Ini menjadikan ulama-ulama terpaksa tarik nafas. Allah ni pencipta segala-galanya. Macam mana dia kata keburukan bukan Tuhan punya? Buruk dan baik Allah yang ciptakan. Kalau keburukan bukan Allah cipta, siapa pencipta keburukan? Takkan ada pencipta yang lain. Ini yang saya pernah sebut tuan-tuan. Inilah yang Epicurus 2000 tahun sebelum daripada Masihi lebih kurang, yang membangkitkan tentang isu penciptaan ni, yang menafikan. Dia atheist, dia tolak. Dia kata Tuhan ialah kebaikan mutlak dalam sisi agama. Kejahatan berlaku dalam dunia ini. Jika kejahatan bukan daripada Tuhan, dan Tuhan kebaikan yang mutlak di sisi agama, dan Tuhan juga ialah pencipta mutlak. Everything is created by God. Allah cipta segala-galanya. Jadi dia kata kejahatan berlaku. Jika kejahatan bukan diciptakan oleh Allah, maka ia menafikan Tuhan itu pencipta mutlak. Kalau sekiranya kejahatan itu diciptakan oleh Tuhan, ia menafikan Tuhan itu kebaikan mutlak. Tuan-tuan faham tak? Faham tak? Tuan-tuan faham kan saya cerita ni? Then tuan-tuan ambil buah dia pula. Yang ni dia tak percaya Tuhan. Tu terpaksa ulama debate dengan dia. Dia kata kerana agama kata Tuhan pencipta mutlak dan kebaikan mutlak. Kejahatan berlaku. Jika kejahatan itu bukan ciptaan Tuhan, ia menafikan Tuhan pencipta mutlak. Jika kejahatan ialah ciptaan Tuhan, ia menafikan Tuhan itu kebaikan yang mutlak. Kesemuanya itu menafikan kewujudan Tuhan seperti yang dipahami oleh agama, kata Epicurus. Dia buat beberapa contoh lain lagi dalam berbahas aliran dia. Jadi dengan di situ maka timbulnya, tuan-tuan lihat dalam sejarah yang dikatakan mazhab Qadariyah. Macam mana jahat ni nak sandar ke Tuhan ke tak? Sedang Tuhan kebaikan mutlak. Kalau tidak disandar, Tuhan bukan pencipta kejahatan, takkan ada pencipta lain daripada kejahatan. Kerana Allahu khaliqu kulli syai'. Allah ciptakan segala-galanya. Ini telah menyebabkan panjang debate dalam masalah ni apabila ilmu kalam masuk. Sehingga sebahagian di kalangan ulama-ulama hadis seperti Ishaq Damah As-Sudusi, Bi Ishaq As-Sudusi dan ramai lagi tokoh-tokoh dituduh sebagai Qadariyah dan seumpamanya. Termasuklah Muhammad ibn Ishaq. Sebab isu yang seperti ini. Bila ada perkataan yang ini, timbul para ulama bincang. Wasyarru laisa ilai, kejahatan bukan padamu. Apa maksud ayat ni? Al-Imam Nawawi sebut sekurang-kurang lima tafsiran kepada perkataan ni. Ni tuan-tuan tak tengok dalam teks, tuan-tuan kena Ibn Hajar ringkaskan. Tuan-tuan kena tengok hadis dia yang penuh. Para ulama mereka kata yang pertama ialah ia bermaksud kejahatan ini la yataqarrabu ila Allah bisyarr. Kita tak dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan kejahatan. Itu maksudnya. Itu maksud yang pertama. Kejahatan bukan padamu. Maksud ayat ni. Yang kedua mereka kata maksud kejahatan bukan padamu, maksud kejahatan tak boleh disandarkan pada Allah walaupun Allah penciptanya. Misalnya kita tak boleh kata wahai Tuhan pencipta khinzir. Biadab. Walaupun memang benar Tuhan mencipta khinzir. Kalau kita nak kata wahai Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Kerana itu bunyi yang tidak elok, tak beradab. Contoh, benar tapi tak boleh kita sebut. Tak boleh kita kata wahai Tuhan yang menciptakan najis. Walaupun benar, tetapi ia tidak disandarkan kepada Tuhan.
Kerana penyandaran yang seperti itu kurang adab. Kerana kita bercakap pada sisi manusia, bukan pada sisi Tuhan. Pada sisi Tuhan, semua benda tu sama. Penciptaan. Kerana apa yang Allah cipta ada sebabnya. Ada keperluan pada manusia. Baik dan buruk, itu penilaian kita. Di sisi Tuhan, misalnya kata, saya buat contoh. Zina umpamanya. Zina ialah hubungan seks lelaki dan perempuan. Benda yang sama, kalau akad dia panggil nikah, perkahwinan. Kalau tak ada akad, dia jadi zina. Kejadian yang sama, baik dan buruk pada sisi tindakan manusia. Pada sisi mati, semua mati. Baik dan buruk pada sisi manusia, tindakan manusia. Banjir, tak baik lah. Tapi di situ kan, air naik, dari segi penciptaan, air naik. Kita pergi buat rumah tentu. Tapi air memang perlu naik untuk manusia ni. Untuk alam ini. Buruk di sisi kita, bukan di sisi yang alam. Alam okey. Tapi di sisi kita ia buruk. Kerana ia menjadi balak kepada kita dan kita tak mau hal itu. Di sisi penciptaan, ia penciptaan Tuhan. Itu kata mereka. Jadi mereka kata, kita tak sandar pada Allah. Itu maksudnya. Wasyarru laysa ilaik. Wasyarru laysa ilaik juga mungkin maksud dalam surah Fatir Allah Ta'ala, ilaihi yas'adu al-kalimut tayyib wal amalu salih. Kepada Allah naik wal amalu salih yarfa'un. Kepada Allah naiknya kalimat yang baik dan amal salih yang mengangkatnya. Yakni yang naik pada Allah yang baik-baik. Syar tak naik pada Allah. Dan macam lagi, banyak lagi perbahasan. Cumanya macam yang tadi saya sebut Epicurus kata tu, dia melihat kebaikan dan keburukan. Tuan-tuan, Qadariyah, dia tak mau kata, dia kata kebaikan Allah keburukan tak disandar pada Allah. Maksudnya tak, kita tak kata tak disandar pada Allah. Aliran Ahli Sunnah ni, dia kata baik buruk Allah cipta. Jadi bila baik buruk Allah cipta, akan ada aliran yang pecah tu pula. Dia kata jadi kami yang buat benda jahat ni pun dah Allah cipta untuk kami. Di situ timbul masyiah. Kehendak manusia. Kehendak ni Allah cipta macam mana? Allah cipta kehendak berdasarkan kehendak manusia ataupun kehendak. Adakah manusia ni mukhayyar atau musayyar? Manusia boleh buat pilihan atau dia ditentukan oleh Tuhan? Daripada aliran tu pecah pula aliran yang dia panggil sebagai Jabariyah. Jabariyah yang dia kata, kita ni nak buat macam mana? Aku buat jahat ni, Tuhan dah tetap dah aku buat macam ni. Bukan pilihan aku. Tuhan yang ciptakan kejahatan ni padaku. Ahli sunnah pertengahan. Segalanya Allah cipta dan ada ruang yang Allah jadikan. Sebahagian penciptaan itu ialah pilihan kita. Kerana kehendak kita yang memilih, Allah telah menciptanya untuk kita. Wallahu ta'ala alam.